Okey, kelas tadi cikgu sudah tunjukkan penentuan harga yang perlu dibuat dalam jangka pendek untuk situasi membuat dan membeli. Okey, sekarang cikgu sambung untuk situasi yang kedua. Macam mana penentuan harga dalam keadaan menerima atau menolak pesanan khas. Okey, jadi syarat dia ialah di sini kalau kita terima, when we need to decide whether kita terima atau menolak pesanan khas. Pesanan khas ialah di mana keadaan kalau kita jual biasanya ialah RM20. Suddenly adanya pesanan khas from other customer, katakan minta kita jual pada harga yang lebih rendah pada harga biasa jualan kita. So usually we sell at 20. Now got one customer asks us to sell at, let's say, RM15 kepada customer itu. So we have to decide, adakah RM15 ini kita boleh terima. So di sini syarikat perlu perlu menentukan berapakah harga minimum yang I sanggup terima. At least at what price, then only I will terima the pesanan khas. Okay, so syarat dia di sini ialah harga minimum yang ditawarkan oleh customer itu mestilah tidak kurang daripada harga minimum jualan yang I mampu jual. Let's say I can only mampu jual pada harga itu. Itulah harga minimum I can give it to you. Okay, so macam mana kita nak tentukan harga minimum jualan untuk pesanan khas? Okay, sini yang ini harga, when we say harga minimum jualan yang seseorang tu sanggup terima untuk pesanan khas, mestilah ada dua keadaan, iaitu harga yang hanya cukup untuk menambung kos tambahan sesuatu pesanan. Yang ini anda sudah belajar, bila kita terima pesanan, definitely kita kena bayar lebih untuk kos bahan mentah, kos buruh langsung, kos overhead berubah. So semua kos tambahan ni kalau ialah RM10,000, so kalau pesanan khas harga dia cukup menambung kos tambahan RM10,000 ini, then I will terima the pesanan khas. Okay? Tetapi ini ialah dalam keadaan kalau kilang mempunyai lebihan capacity. Arti dia, saya masih mampu dengan keadaan yang saya ada ni, saya masih mampu terima the pesanan khas. That means kilang saya belum lagi 100% capacity penuh. I still ada ruang untuk terima. So I only look at this. Kalau sekiranya kos tambahan itu harga yang you bagi saya ni dapat menambung kos tambahan, then I terima. Okay, so tetapi sekiranya kilang tidak mempunyai lebihan capacity, then you will have to kos tambahan will add this. That means kalau kilang tak ada lebihan capacity, so you won't only consider the kos tambahan, you will also consider the kos melepas sumber yang you guna. That means now my kilang already sudah penuh, so if I want to terima your pesanan, I need to korbankan atau lepaskan faedah sesuatu faedah. Okay, or because I terima your pesanan, wujudlah situasi faktor terhad. Mungkin sumber saya tak cukup bahan, tak cukup pekerja. So kalau macam tu, I will consider the cost melepas yang I perlu lepaskan. Okay, contoh dia ialah, let's say if I terima your pesanan khas, kilang terpaksa lepaskan keluaran sesuatu produk. Okay, so because I terima your pesanan, I cannot produce the product. Okay, so erti dia kehilangan margin caruman. So because I tak boleh keluarkan produk itu, so I sudah hilang keuntungan dia. Margin caruman minta untungan. If I sell the product, I will get untung. So now because I terima your pesanan, I cannot sell, I hilang the bahagian margin caruman produk itu. So that will be the margin caruman untuk jualan produk itu adalah dianggap sebagai kos melepas yang I perlu ambil kira. Okay, so supaya anda lebih faham, inilah contoh soalan dia.
Okay, let's say syarikat Istana Berhad dia keluar produk A. Okay, yang dijual biasanya kepada customer pada harga RM80 seunit. So di sini soalan ada bagi maklumat tambahan tentang kos keluaran seunit produk A. So inilah kos keluaran dia. Kos bahan mentah langsung seunit keluaran RM16, kos berlangsung 8, overhead berubah 6, overhead tetap RM10. So jumlah kos keluaran seunit produk ialah RM40 seunit. So sekarang situasi. Now let's say syarikat mendapat pesanan khas from other customer untuk membekalkan 1000 unit produk A. When I say pesanan khas, mesti the customer ask for a lower price than RM80. Okay, biasa I jual RM80. Now the customer want a lower price. So now, okay, the soalan is, andaikan syarikat dia mempunyai kapasiti kilang yang cukup. Okay, I still have ruang can terima the pesanan khas. So, berapakah harga minimum seunit produk A yang harus kenakan oleh syarikat Istana kepada customer itu? So, I must tell the customer, okay, this is the minimum price I can accept. If you give me lower than that, I cannot give you the pesanan khas. So, macam mana I kira the harga minimum, okay, to the customer? Okay, that is the situasi satu. Okay, then soalan dua, andaikan syarikat tidak mempunyai lebihan kapasiti, tak cukup ruang. Okay, so kalau I terima pesanan ini, pengeluaran produk A yang boleh dijual, actually I can sell produk A ke pasaran, terpaksa dilepaskan, dikurangkan sebanyak 500 unit. Because I need to provide to you 1000 unit, so I have to kurangkan pengeluaran pasaran A jual di pasaran kepada customer lain sebanyak 500 unit. Okay, ini merupakan margin caruman yang I terpaksa melepaskan. Okay, so berapakah harga minimum yang harus dikenakan oleh syarikat Istana kepada customer itu? Okay, inilah jawapan dia untuk yang pesanan khas tadi. Jawapan dia, yang ini jawapan untuk situasi pertama, di mana syarikat ada kapasiti yang lebih. So, kalau dia terima pesanan khas, kita hanya perlu consider the cost tambahan untuk menerima pesanan itu. So, because your kilang ada ruang lebih kan, jadi overhead tetap menjadi tidak relevan. Because kalau you terima atau tak menolak pesanan ni, you have to pay the overhead tetap. Jadi overhead tetap menjadi tak relevan. Kita hanya consider the cost tambahan that we need to pay untuk yang cost berubah. So inilah cost berubah dia, we add up. Cost bahan mentah unit ialah RM16, cost berlangsung 8, cost overhead berubah 6. So the total cost berubah, the extra cost you need to pay kalau you terima pesanan ialah RM30 seunit. So harga minimum yang you boleh terima ialah RM30 seunit. So if the customer give you the price RM30, anda akan terima kerana at least you cukup untuk menambung your cost tambahan. So then we look at untuk situasi yang kedua, sekiranya kapasiti kilang tak cukup, you terpaksa lepaskan jualan 500 unit produk A. So, kalau macam tu, kita bukan sahaja kena consider the extra cost you pay, the cost berubah, tetapi you kena ambil kira cost melepas yang you terpaksa lepaskan. So, inilah jawapan dia. Kita kirakan untuk 1000 unit, inilah extra cost you need to pay. Cost bahan mentah, cost berlangsung, dan cost overhead berubah. Satu unit RM16 kan, so you terima pesanan khas 1000, so this is the jumlah you have to pay, the jumlah extra cost tambahan. So as I said, cost melepas perlu diambil kira. So yang ambil kira cost melepas ialah margin caruman keuntungan you terpaksa lepaskan. So kerana you terima the pesanan 500 unit produk A, you sudah tak boleh jual di pasaran. So you lepaskan the margin caruman ialah RM50, right? Because margin caruman is harga jualan tolak cost berubah.
Harga jualan 8. Oh, sorry. Harga jualan ialah RM80. Okey. Harga jualan ialah RM80 dan margin caruman seunit ialah RM30. So, the margin caruman again cikgu kata harga jualan ialah RM80, margin the cost berubah RM30. So, tolakkan margin caruman ialah RM50 yang you hilang. Satu unit dijual, you akan dapat untung RM50. So, now you cannot sell. Satu unit you hilang RM50 untung. So kalau 500 unit, 500 times 50, you will get this. Inilah faedah keuntungan yang you terpaksa lepaskan kalau you terima pesanan itu. So you add up the cost tambahan you have to pay and the cost melepas you terpaksa lepaskan. Jadi ini merupakan cost membuat 1000 unit pesanan khas itu RM55,000. So seunit you just bahagi, seunit ialah RM55 seunit. So kalau the customer give you the price, harga dia kurang daripada RM55, you won't terima the pesanan khas because not worth it. Anda rugi. So this is the minimum price yang you can terima. Kalau the customer give you RM55, okay, then only you terima the pesanan khas.